istilah tauhid sufi atau tauhid tasawuf. Tokoh besarnya berada di Aceh, yaitu seorang guru di sana yang digelar sebagai Abu Imran Wali. Jadi bila istilah ini cuba dikembangkan, sudah tentu akan ada penerimaan dan penolakan. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya, dan ada yang kurang jelas tentangnya. Jadi atas dasar itulah saya cuba ingin menjelaskan sedikit tentang istilah ini. Latar belakang penggunaan istilah ini, kalau di zaman kita ini, di Nusantara, tokoh yang cuba mengenengahkan, menyebarkan istilah ini, kalau di Nusantara ini, tokoh besarnya berada di Aceh, yaitu seorang guru di sana yang digelar sebagai Abu Imran Wali. Jadi tokoh ini cuba mengemukakan idea, gagasan ini, pemikiran ini kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi ada yang terima, ada yang tidak. Jadi persoalannya bagaimana? Sekarang merujuk kepada nama dulu. Tauhid Sufi atau Tauhid Tasawuf, yaitu dua perkataan, Tauhid dan Tasawuf, atau Tauhid dan Sufi. Tauhid sudah sedia maklum, kita tahu, yaitu ilmu Tauhid. Tasawuf juga kita tahu, ilmu Tasawuf. Sufi ahli tasawuf itu. Jadi Tauhid Tasawuf jelas maknanya. Tauhid yang dinisbahkan kepada tasawuf, atau tasawuf tauhid yang dikaitkan dengan tasawuf, yaitu membawa arti tauhid dari perspektif atau menerusi pendekatan tasawuf, atau tauhid dari sudut penghayatan seorang ahli sufi. Saya mendengar sedikit ulasan yang diberi oleh tokoh yang cuba menyebarkan atau mengembangkan pemikiran ini. Dia memberikan penjelasan macam ni. Dia kata tauhid tasawuf ini tauhid setelah bertasawuf. Jadi bahasa yang berlainan, tapi maksudnya serupa. Tauhid dari sudut penghayatan tasawufnya, yakni pendekatan tauhid dari sudut tasawuf. Itu maksudnya. Persoalan sekarang, ada ke benda ni? Itu pertanyaan mula-mula sekali yang kita kena mukakan. Ada ke benda? Saya kemukakan itu sebab kedengaran ada setengah pihak yang agak keliru dengan istilah ini kerana melihat dari sudut disiplin ilmu yang berbeza. Susah nak diterima dua istilah yang digabungkan ni, tauhid dan tasawuf. Kerana menurut faham setengah golongan, tauhid itu tauhid lah, tasawuf itu tasawuf lah. Mana boleh capur macam rojok gini. Jadi ada setengah pihak tu cuba memberi pandangan lah. Macam mana boleh gabung dua ni? Samalah keadaannya seperti kita dengar istilah hari ni fiqh sunnah. Kita biasa dengarkan fiqh sunnah. Serupa je. Fiqh semua orang tahu, ilmu tentang hukum hakam. Sunnah sekarang sudah orang tahu. Perkataan sunnah itu merujuk kepada sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Jadi bila timbul satu nama fiqh sunnah, artinya yakni fiqh yang cuba dihurai, difahami dengan pendekatan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tak timbul masalah. Kalau dulu fiqh dengan arti hukum hakamnya, kita mengaji kitab-kitab fiqh, iaitu merujuk pada hukum hakam dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Sekarang ada pendekatan baru, iaitu fiqh sunnah,
iaitu cuba nak memahami aspek-aspek fiqh ni dengan menerusi hadis-hadis Nabi. Cuba nak didekatkan balik dalil-dalil asalnya. Ini pendekatan baru yang dibuat oleh setengah orang yang agaknya lah mereka ni merasakan macam fiqh dulu tu jauh dari sunnah. Seolahnya gitu. Jadi ulama-ulama dulu mengarang kitab fiqh dalam bentuk yang tulen sebenarnya nak memudahkan kita. Sebab tu dibuang dalil-dalil. Jadi sampai ke zaman kita ni kita terima kitab fiqh semata-mata tanpa dalil lagi dah. Jadi ulama tulis tu pertama sekali dari aspek pengkhususan. Nak memfokuskan kepada persoalan fiqh tu. Yang kedua untuk supaya tidak memanjang. Supaya tidak panjang sangat. Jadi diberi dalam bentuk fiqh tuling yang kita mengaji hari ni kitab-kitab fiqh. Jadi tak ada dalil lah. Mungkin pada setengah orang merasakan bila lama kelamaan ni orang mengaji gini ni tak nampak dalil dah. Ulama-ulama dulu dia tahulah yang tulis benda tu. Tapi oleh kerana dia nak mudah kita ni mengaji supaya faham mudah, maka aspek dalil tu dibuang untuk supaya meringkaskan perkara. Jadi kita ni pula dok mengaji lama kelamaan berasa macam jauh mana dalil tak tahu. Jadi tak tahu benda dah. Timbullah dorongan untuk mendekatkan balik benda ni kepada sunnah Nabi, kepada Al-Quran dan hadis. Maka timbul istilah fiqh sunnah. Cuba nak jelaskan balik aspek-aspek fiqh ni dengan suluhan sunnah-sunnah Nabi. Jadi sama juga dengan tauhid tasawuf. Tauhid dalam pendekatan ilmu tasawufnya. Jadi ada ke benda ni? Ada ke benda ni? Tauhid ni? Baik, pertama sekali saya ingin jelaskan. Tasawuf ini antara ciri utamanya ia adalah penghayatan. Perlu kita fahami tasawuf, dia bukan sekadar pengetahuan yang dihasilkan. Jadi antara ciri-ciri penting kepada ilmu tasawuf ini, ilmu iaitu sesuatu yang diperolehi bukan saja dipelajari dan diketahui, tapi ditempuhi jalannya. Itu antara ciri keistimewaan tasawuf, kelainan sikit. Yang nak mendapatkan ilmu tasawuf yang teguh, dia bukan hanya sekadar ilmu yang dipelajari dan dipahami, tapi ditempuh perjalanan dia itu. Kita perlu menempuh suatu perjalanan untuk mencapainya, baru keilmuan tasawuf itu jadi mantap. Kalau tidak, dia hanya tinggal sebagai ilmunya semata-mata. Jadi ini agak kelainan ilmu tasawuf itu. Ilmu yang memerlukan kepada penghayatan, memerlukan kepada pengajian, memerlukan kepada merujuk kepada tokoh-tokoh ahlinya, ulama-ulamanya yang memandu, yang memimpin pengajian dan pengamalan ilmu ni. Sekiranya tasawuf tidak dihayati seperti itu, maka timbul kecelaruan sikitlah. Antara kecelaruannya itu pengecamannya. Jadi tak cang. Ini jadi masalah ni. Saya nak kait situ je. Bila tasawuf tidak dihayati secara itu, akan timbul kecelaruan dari segi pengecaman. Contoh yang selalu kita guna, nak jelas kepada orang ramai ni mengenai kurang pengecaman ni. Contoh yang biasa kita guna, macam orang yang tak kenal durian lah. Contoh kita biasa guna. Dia tak kenal durian. Maksudnya dia tak pernah pegang, dia tak pernah rasa buah durian. Andaikan ada orang asing lah, orang duduk negeri-negeri lain tak pernah jumpa buah durian ni, dia tak tahu pun warna. Cuma kenal tak kenal, dia duduk tengok internet tu. Dia buka internet durian, dia tengok. Jadi gambar macam-macam ada. Jadi maklumat tentang durian ni banyak maklumatnya. Tapi malangnya orang ini dia tak pernah mengecapi buah ni bandingan mudah. Dia baca dalam tu ada belaka lah. Bukan saja gerik dia tu, bahkan jenis-jenis sekali dengan musangking lah, di macam-macam di timbul. Jadi dia tahu belaka bab tu. Warna durian lah, beginilah. Maklumat cukup lengkap dan dia menguasainya. Baik, apa akan jadi pada orang yang tahu durian dengan cara itu? Ajak dia pergi Kelantan sekali, ajak pergi Kota Baru, ajak pergi makan kedai ada poyok. Kedai ada poyok.
ajak makan tanya